Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan subtopik yang pertama dalam bab 1 tingkatan 5 iaitu daya paduan. Untuk kita lihat dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan konsep daya paduan, kita lihat terlebih dahulu situasi di bawah ini yang mana kita ada dua kumpulan yang sedang bertanding tarik tali. Okey, kita ada dua kumpulan. Satu kumpulan ini kita panggil dia sebagai contoh, ini adalah kumpulan A dan ini adalah kumpulan B. Baik, dalam pertandingan tarik tali, masing-masing akan tarik ke belakang. Okey, dia akan tarik ke belakang. Maksudnya setiap kumpulan ini dia akan ada daya dia. Kita ambil sebagai contoh kumpulan A ini, dia tarik ke belakang sebanyak FA. Jadi daya dia adalah FA. Manakala untuk kumpulan B dia adalah FB. Baik, di sini kita ada satu penanda lah ataupun penanda. Okey, kita letakkan yang mana kita boleh tahu setakat mana yang dia perlu tarik supaya dia boleh menang. Sebagai contoh, kalau penanda ini sampai ke kawasan ini maka kumpulan B menang. Ataupun sebaliknya, kalau sampai ke sini kumpulan A menang. Baik, dalam situasi ini untuk kita tarik dengan lebih kuat, sebagai contoh, jika kumpulan A dia nak menang, apa yang dia perlu buat adalah dia perlu pastikan supaya daya yang dia tarik ini adalah lebih besar daripada daya daripada kumpulan B. Maksudnya untuk kita gerakkan dia ke sebelah kanan, okey. Contoh kita nak tarikkan dia ke sebelah kiri, tarikkan di sebelah kiri, maka kita perlu supaya daya daripada kumpulan A mestilah lebih besar daripada daya daripada kumpulan B. Okey, begitu juga sebaliknya, kalau kita nak tarik ke sebelah kanan, maka kumpulan B perlu tarik dengan lebih kuat, maka FB mestilah lebih besar daripada FA. Jadi ini konsep daya paduan. Okey, konsep dia mudah saja, iaitu kita ada lebih daripada satu daya, iaitu kita ada FA dan juga FB. Kalau satu sahaja daya maka tidak adalah daya paduan. Daya paduan ni adalah daya yang dikenakan itu. Jadi ini adalah konsep daya paduan, yang mana pentingnya adalah kita ada dua daya yang dikenakan ataupun lebih, dan kemudian untuk kita tahu daya paduan dia, maka kita akan lihat dalam video yang seterusnya berkenaan dengan macam mana kita nak hitung daya paduan. Baik, seterusnya cikgu nak sebutkan sedikit, ini adalah definisi daya paduan yang kamu boleh dapatkan daripada buku teks, yang mana definisi dia adalah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor 2 atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Baik, untuk kita faham definisi dia, cikgu lukiskan dahulu satu situasi yang mudah untuk kita faham definisi dia. Sebagai contoh, kita ada sebuah kotak, yang mana kotak ini dia berada di atas lantai yang licin. Okey, jadi lantai dia adalah licin, maksudnya tidak ada geseran lah dekat sini. Sebagai contoh, kalau kita tarik dia dengan daya FA. Sebagai contoh, ada seorang pelajar menariknya dengan FA dan ada lagi seorang menariknya dengan FB. Maka kotak ini dia akan bergerak sama ada ke kanan ataupun ke kiri ataupun pegun kalau dia hanya bergantung kepada FA ataupun FB. Okey, maksudnya kalau dia nak bergerak ke arah kanan, maka FA mestilah lebih besar daripada FB. Sekarang kita tengok pada definisi dia, dia kata daya tunggal. Daya tunggal di sini maksudnya adalah gabungan antara FA dan FB. Jadi daya paduan dia F akan sama dengan FA tambah dengan FB. Okey, itu yang dimaksudkan dengan daya tunggal, iaitu yang ini. Ini merujuk kepada daya paduan. Sebagai contoh, kalau kita ada lagi satu daya daripada C. Okey, jadi apa yang kita perlu buat untuk cari daya paduan dia? Kita tambahkan sahaja dengan FC. Kalau ada lebih, sebagai contoh FD. Kemudian kita ada sebagai contoh lantai tak licin, dia ada geseran. Okey, geseran FG. Maka kita tambahkan sahaja ke semua daya yang ada. Okey, jadi daya paduan dia adalah hasil tambah daripada definisi ini, jumlah secara vektor, maksudnya jumlah keseluruhan ini, tapi kita kena ambil kira lah dia punya arah dia, sebab dia adalah vektor. Okey, sebab itu dia penting untuk vektor ini kita maklumkan dia dalam definisi dia. Jadi dia vektor 2 ataupun lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Itu sahaja konsep berkenaan dengan daya paduan, iaitu gabungan ataupun jumlah antara daya-daya yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya berkenaan dengan sedikit pengiraan tentang soalan daya paduan.